Assalamualaikum semua. Untuk sains tahun 4 pada minggu ini kita akan habiskan latihan cahaya dalam buku aktiviti. Okey, sebelum kita buat latihan, cikgu nak terangkan tentang kejelasan bayang-bayang. Okey, bayang-bayang terhasil apabila hadirnya cahaya dan faktor kejelasan bayang-bayang terbahagi kepada 3. Yang pertama, lud sinar, yang kedua, lud cahaya dan yang ketiga, legap. Okey, lud sinar, lud cahaya dan legap ni merupakan ciri-ciri objek. Okey, untuk objek lud sinar, ia membenarkan semua cahaya melaluinya. Okey, macam dalam gambar ni kita tengok kan? Kita nampak muka orang ni. Sebab apa? Sebab objek lud sinar dia membenarkan semua cahaya melaluinya. Maknanya kita masih nampak apa yang belakang objek. Sebab apa? Sebab cahaya boleh menembusi objek yang lud sinar. Okey, seterusnya ialah lud cahaya. Lud cahaya membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Maknanya sebahagian cahaya boleh menembusi objek yang lud cahaya. Kita tengok dalam gambar ni, kita nampak sikit je muka orang ni. Sebab apa? Sebab sikit je cahaya yang menembusi objek lud cahaya. Okey, seterusnya ialah legap. Legap, objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Okey, kita tengok gambar di bawah ni, maknanya kita tak nampak langsung muka orang. Sebab apa? Sebab dia ditutupi oleh objek legap. Objek legap ni objek yang macam buku, macam meja, kertas yang kita tak boleh, cahaya tak boleh tembusi terus objek tu. Dan dengan objek legap ni lah dia akan menghasilkan bayang-bayang yang jelas. Okey, seterusnya untuk kita menambahkan lagi kefahaman kita akan buat latihan pada muka surat 54 dalam buku aktiviti. Okey, arahan untuk latihan pada hari ini ialah rajah 1 menunjukkan 2 objek yang diletakkan di hadapan cahaya lampu suluh. Okey, ni lampu suluh dan ada 2 objek. Objek yang pertama ialah bongkah plastik jernih. Plastik jernih. Maknanya bongkah ni dia bersifat lud sinar. Dan yang kedua ialah silinder kayu. Silinder kayu ni kita tengok kan. So, silinder kayu ni memang cahaya tak boleh nak tembusi dia. Dan ia merupakan objek legap. Jadinya, soalan yang pertama ialah lukis bentuk imej yang terbentuk pada skrin. Okey, antara 2 objek ni, hanya satu saja objek yang menghasilkan bayang-bayang, iaitu silinder kayu. Sebab apa? Sebab silinder kayu merupakan objek legap. Sebab apa dia boleh terhasilkan bayang-bayang? Sebab objek legap dia tidak membenarkan cahaya menembusinya. Bila ada objek yang cahaya tak boleh tembus objek tu, dia akan menghasilkan bayang-bayang. Jadinya silinder kayu akan menghasilkan bayang-bayang dan imej ini akan terbentuk pada skrin. Okey, yang B, nyatakan 2 inferen bagi menyokong jawapan DA. Okey, yang pertama, sebab apa boleh terhasilnya bayang-bayang? Sebab apa? Sebab silinder kayu ni bersifat legap. Dan bila bersifat legap, dia akan menghasilkan bayang-bayang. Dan yang kedua, sebab apa bongkah plastik jernih tidak menghasilkan bayang-bayang? Sebab apa? Sebab bongkah plastik jernih bersifat lud sinar. Okey, seterusnya nyatakan 2 prinsip cahaya yang diperoleh daripada aktiviti ini. Berdasarkan sifat cahaya yang kita tahu, yang pertama cahaya bergerak lurus. Bila cahaya bergerak lurus, so dia akan suluh. Lampu suluh ni suluh dekat objek ni kan. Dan menghasilkan bayang-bayang. Cahaya bergerak lurus. Dan yang kedua, cahaya tidak boleh menembusi objek legap dan menyebabkan hasilnya bayang-bayang. Okey, itu untuk latihan muka surat 54. Seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang. Faktor yang pertama yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ialah jarak objek dari sumber cahaya. Kita tengok jarak objek daripada sumber cahaya yang pertama ni, kita tengok objek bola ni dekat dengan lampu daripada sumber cahaya dan dia menghasilkan bayang-bayang yang besar. Bila objek dekat dengan sumber cahaya, dia akan menghasilkan bayang-bayang yang besar.
Dan kita tengok gambar yang kedua, gambar objek dengan sumber cahaya. Kita nampak dia jauh, betul tak? Nampak dia jauh. Bila jauh, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan bayang-bayang yang kecil. Jadinya, semakin jauh jarak objek dengan sumber cahaya, maka saiz bayang-bayang akan berkurang. Maknanya makin jauh akan jadi makin kecil saiz bayang-bayang. Okey. Kita tengok. Ni semua faktor-faktor yang mempengaruhi bayang-bayang lah. Okey, untuk latihan pada muka surat 55, kita tengok. Rajah 2 menunjukkan satu penyiasatan yang telah dijalankan oleh sekumpulan murid. Sebuah bongkah kayu diletakkan pada 3 kedudukan yang berbeza, iaitu X, Y dan Z di antara lampu suluh dan skrin. Saiz bayang-bayang bongkah kayu di skrin diperhatikan apabila bongkah kayu itu diletakkan pada 3 tempat yang berbeza. Okey, bongkah kayu yang cikgu bulatkan ni diletakkan pada 3 tempat yang berbeza. Mula-mula diletak dekat X. Bila diletak dekat X, jarak objek dengan sumber cahaya tu dekat. Lepas tu diletak dekat Y pula bongkah kayu ni. Bila letak dekat Y, jarak objek dengan sumber cahaya tu agak jauh. Dan seterusnya, bongkah kayu diletakkan pada Z. Z ni maknanya jarak objek dan sumber cahaya menjadi semakin jauh lah. Jadinya eksperimen ni nak menunjukkan jarak objek dengan sumber cahaya. Okey, catatkan dalam jadual di bawah keputusan yang dijangka akan didapati selepas penyiasatan dengan menggunakan perkataan-perkataan berikut. Okey, dia bagi perkataan, kita kena isi tempat kosong. Okey, yang pertama, bongkah kayu dekat X. Okey, bongkah kayu dekat X, dia akan menghasilkan apa? Saiz bayang-bayang bongkah kayu akan menjadi paling besar. Sebab apa? Sebab jarak dia dekat je. Kalau jarak dekat, dia akan menghasilkan saiz bayang-bayang yang paling besar. Okey, seterusnya, bongkah kayu dipindahkan pula dekat kedudukan Y. Bila pindah dekat kedudukan Y, saiz bayang-bayang dekat skrin pun semakin berkurang. Jadi besar je, tak menjadi paling besar. Okey, seterusnya, bongkah kayu pada kedudukan Z. Bila jadi kat kedudukan Z, jarak antara sumber cahaya dengan objek semakin jauh. Bila jarak antara sumber cahaya dan objek semakin jauh, maka dia akan menghasilkan saiz bayang-bayang yang kecil dekat bongkah kayu. Jadinya jawapan dia kecil. Okey. Bila dekat, bayang-bayang akan jadi besar. Bila jauh, bayang-bayang akan makin kecil. Okey, untuk soalan B, apakah corak perubahan saiz bayang-bayang apabila kedudukan objek semakin jauh daripada sumber cahaya berdasarkan jawapan kamu di A? Maknanya semakin jauh jarak sumber cahaya, semakin jauh jarak sumber cahaya ni, sumber cahaya dengan objek, nampak kalau makin jauh dia akan menghasilkan saiz bayang-bayang akan berkurang. Jadinya jawapan dia berkurang. Okey, seterusnya ialah nyatakan hubungan antara kedudukan objek dari sumber cahaya dengan saiz bayang-bayang di skrin. Okey, bila ada soalan dicakap pasal hubungan, kamu kena buat apa? Kamu kena tulis semakin. Semakin jauh objek dari sumber cahaya, maknanya objek ni makin jauh dengan lampu suluh, semakin jauh objek dengan lampu suluh, sumber cahaya, semakin kecil saiz bayang-bayang di skrin. Sebab makin jauh dia akan jadi makin kecil saiz bayang-bayang yang terhasil dekat skrin. Okey, yang D. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi dalam penyiasatan ini? Okey, benda yang berubah-ubah dalam siasatan ini ialah apa? Dia nak uji apa? Tentang kedudukan objek. Bila berubahnya kedudukan objek, hasil yang kita boleh nampak ialah saiz bayang-bayang bongkah kayu. Okey, sekian saja untuk penerangan latihan pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.